والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب يسر ويسر صدري اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وملك المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. Mari sama-sama kita baca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang dimuliakan Tuan Imam, ahli kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan dan jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dengan limpah kurnianya. InsyaAllah malam ini kita melakukan pengajian bacaan kitab kita Syarus Salikin. Masih lagi juzuk yang kedua, tajuknya pun masih lagi Syama'il Muhammadiyah, iaitu ialah akhlak dan budi pekerti Nabi kita Muhammad SAW. Yang mana ada kitab yang terbitan Pustaka Nasional PN ini, muka surat 470. Tajuknya pasal mengenai sikap pemaaf Rasulullah SAW terhadap kesalahan orang di sebalik berupaya membalas kesalahan itu. Nabi pemaaf. Jadi Syama'il ini kita baca mudah, kita ikuti, tapi ini sebagai panduan dan contoh kita. Tak ada masalah apapun. Jadi contoh macam Rasulullah pemaaf, kita juga ada pemaaf. Diriwayatkan katanya kana sallallahu alaihi wasallam ahlaman nas wa arghabahum bil afwi ma'al qudrati hatta annahu ata bi qiladatin min dhahabin wa fiddatin faqasamaha baina ashabihi faqama rajulun min ahli al badiyah faqala ya Muhammad wallahi la in amaraka Allah an ta'dila fama araka ta'dilu. Faqala alaihi salatu wassalam wayhaka fama ya'dilu alaika ba'di falamma walla wa qala rudduhu alayya wayda. Terjemahannya, diriwayatkan bahawa Nabi kita Muhammad SAW seorang yang paling halim. Halim ni pemaaf, lemah lembut, iaitu paling sabar, tak membalas, dan tidak dia lekas marah. Nabi kita tu sejuk saja. Ya. Dan seorang yang paling gemar memaafkan kesalahan orang lain di sebalik berupaya membalasnya, sehingga apabila baginda SAW diberikan seutas kalung daripada emas dan perak dan baginda SAW membahagikannya di kalangan beberapa orang sahabat. Nabi ini tidak mudah dia marah dan tidak pula mudah membalas kalau orang buat pada dia, walaupun dia boleh balas. Contohnya Nabi misalnya diberikan seutas kalung ya daripada emas dan dibagi-bagi di kalangan beberapa sahabat. Bagi. Lalu seorang lelaki penduduk Badiah, iaitu orang Badui, menegur dengan berkata, wahai Muhammad, demi Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruhmu berlaku adil, tetapi aku tidak dilihatmu berlaku adil. Tetapi ya, aku tidak melihatmu berlaku adil. Jadi seorang Badui ini tadi mungkin lambat dapat buat. Sahabat lain dapat dah, dia lambat lagi. Jadi tak sabar kawan ni. Patutnya kau adil ya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menjawab dengan sabdanya, kesihannya kau. Ya, siapakah yang akan berlaku adil kepada kamu jika aku tidak berlaku adil? Kamu kata aku tak adil. Kalau aku tak buat adil, siapa lagi nak buat adil pada kamu?
Mana Nabi lah yang paling adil. Tapi tunggulah, giliran tak sampai lagi. Takkan satu tangan nak bagi 10 orang. Tak boleh. Berhentilah. Kita kalau macam itu, potong itu terus nama langsung tak dapat yang baru. Pandai-pandai pula. Jadi tak ada Nabi naik berang, tak ada. Iaitu siapa lagi yang akan berlaku adil padamu selain pada aku? InsyaAllah aku lakukan itu semua. Tapi sampai giliran tunggu je lah. Apabila orang itu berpaling dan pergi, Nabi SAW pun bersabda, kembalilah, ya mari sinilah, jangan merajuk, ya kembalikanlah dia kepadaku. Nabi bagi tahu sahabat bawa badui tadi jumpa aku secara perlahan-lahan. Aku bagi macam tu, ya. Kita kalau ada orang macam tu langsung merajuk lagi suka, aku tak bagi, selesai masalah. Kalau ayat tu bagi, ini tidak, ya, dia tak sabar, tunggu giliran, tapi Nabi tak marah. Padahal dia boleh tu, dia boleh potong lama tu. Siapa yang tak nak, balik je semua. Yang nak dia tunggu. Tapi Nabi suruh sahabat, bawa sini dia, kita bagi hapuan dia. Dia nak cepat, kita bagi cepat. Maknanya kalau dalam riwayat ni, Nabi tak tunggu giliran lah, sebab dia bercakap dulu. Nabi ambilkan bagi dia dulu. Sahabat lain tunggulah pula. Baik, itu satu riwayat. Tanda halim pemaaf Nabi. Warawa Jabir annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqbidu lin-nasi yawma Khaybar min fiddatin fi sawbi Bilal. Faqala lahu rajulun ya Nabi Allah, iqdil. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wayhaka, faman yaqdilu idza lam aqdil? Faqad khibta idzan wa khasirta in kuntu la aqdilu. Faqama Umar faqala ala adribu unuqahu fa innahu munafiqun. Faqala alaihi salatu wassalam, ma'azallah ay yatahaddasa an-nasu anni aqtulu ashabi. Jadi ini lagi satu peristiwa lebih kurang macam tadi juga. Daripada Jabir, dia meriwayatkan bahawa Nabi SAW menerima untuk orang ramai di dalam perang Khaybar. Nabi menerima harta rampasan dalam perang Khaybar, ya, barang-barang perak ada, ya, di dalam kain Bilal untuk dibagi-bagikan. Barang itu pula dibungkus dengan pakaian kain Bilal untuk dibagi-bagi harta rampasan. Seorang lelaki berkata kepadanya, wahai Nabi Allah, berlaku adillah. Nabi SAW menjawab dengan sabdanya, ya waihaka, kalau bahasa kita ni, bertuahlah engkau. Belum dibagi lagi dah, nantilah. Siapakah yang akan berlaku adil kalau bukan aku? Nescaya engkau akan kecewa nanti dan rugi nanti jika aku tidak adil. Kalau aku tak adil, kamu kecewa, kamu tak dapat nanti. Tapi aku adil, insyaAllah semua dapat. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun bangun dengan menunjukkan kemarahan terhadap lelaki itu dan berkata, kata Sayyidina Umar, biarlah aku penggal saja lehernya Rasulullah kerana sesungguhnya seorang munafik. Oh, Umar pun ringkas. Bagi kat Rasulullah, bagi sekali yang baru tahu. Apa jawab Nabi? Kita kalau dengar kawan macam itu, kalau bahasa Indonesia, sikat pak, terus kena sikat tadi. Indonesia kalau bahasa sapu licin itu sikat pak, kena sikat. Tapi Nabi apa dia? Bila Sayyidina Umar bangun macam tu nak penggal leher orang ni, Nabi SAW pun bersabda, aku mohon perlindungan dengan Allah Ta'ala daripada orang ramai yang akan mengatakan nanti aku membunuh sahabat-sahabat kerana melakukan kesalahan kepadaku. Jadi Rasulullah tak ambil tindakan. Walaupun Sayyidina Umar bersedia dah, suruh aja dia buat. Tapi kata Nabi, nanti kalau engkau ambil tindakan, aku nanti orang kata membunuh sahabat, penggal leher sahabat. Dia sahabat pula. Macam itulah tuan-tuan, sejuknya hati Nabi. Walaupun ada yang ambil hati macam tu, Rasulullah tak bagi. Itu satu riwayat. Riwayat lain lagi, ini macam baca sirah lah. Wa kana Rasulullah SAW fi harbin fara'au minal muslimina ya urratan faja'a rajulun hatta qama ala ra'si Rasulullah SAW bisayfi wa qala lahu man yamna'uka minni? Faqala Allah.
fasaqata as-sayfu min yadayhi fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sayfa wa qala may yamna'uka minni fa qala kun khaira akhizin qala qul asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa qala la ghaira anni la uqatiluka wa la akunu ma'aka wa la akunu ma'a qaumin yuqatilunaka fa khalla sabilahu fa jaa ila qaumihi fa qala ji'tukum min indi khairin nas. Baiklah. Satu riwayat pula dalam peperangan Sabil, perang fisabilillah, berlakulah kelalaian di kalangan kaum muslimin, yaitu pejuang-pejuang kaum muslimin yang ada bersama-sama Nabi SAW. Dalam keadaan leka sewaktu Nabi SAW sedang bersendirian berjaga. Ini ada mengatakan di perang Uhud, yang Nabi tinggal kesorangan, yang lain sudah berlindung. Jadi musuh pun datang jumpa Nabi. Tiba-tiba seorang lelaki muncul di hadapan Rasulullah SAW dengan menghunus pedang serta berkata, siapakah yang boleh melindungimu dariku? Kata musuh itu. Nabi SAW menjawab dengan sabdanya, Allah yang boleh melindungi daripada kejahatanmu. Dengan tiba-tiba pedang itu terlucut jatuh daripada kedua-dua tangan lelaki itu. Rasulullah SAW pun mengambil pedang itu dan bersabda kepada lelaki tadi, siapakah yang boleh melindungimu dariku? Lelaki itu menjawab dengan berkata, jadikanlah dirimu sebaik-baik orang yang melakukan kebajikan. Tak ada tempat berlindung, nak berlindung, dia belum Islam lagi disebut Allah, tak boleh. Jadi engkau sajalah, terpulanglah. Engkau nak penggal-penggallah. Ada riwayat yang sama juga. Ini Nabi sewaktu berehat, ya, di bawah pokok kurma, tidur, kemudian pedang Nabi digantung di dahan kurma tu. Tiba-tiba datang daksur. Ada namanya yang satu dua itu daksur. Macam itu juga Rasulullah SAW bersabda, ucapkanlah aku naib saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah. Jangan kamu kata aku terpulanglah pada engkau wahai Muhammad. Sekarang ni engkau bersyahadat saja. Asyhadu an la ilaha illallah ya wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka bersyahadat masuk Islamlah. Lelaki itu pun menjawab, aku tidak mahu mengucapkan tetapi lepaskanlah aku dan aku tidak akan memerangimu lagi. Kalau Nabi nak balas boleh tu, suruh syahadah tak mau, tapi Nabi lepaskan saja. Itu yang menunjukkan pula dalam Quran, nak masuk agama ni tak ada paksa. Dah diterangkan dia tak mau, terpulang kepada dia. Tidak akan datang lagi kepadamu, kata dia. Aku tak memerangi kamu dan tidak akan lagi dah menemui kamu. Itu pun dah cantik dah. Maknanya tak nak lagi memusuhi Nabi, memerangi Nabi, nak jumpa Nabi pun tak datang. Dan tidak akan menyertai kaumku yang memerangimu, walaupun kaumku memerangi kamu satu masa nanti. Atau kira dah separuh dia tu 50% dah turun marah. Kira okey. Kalau terus dia asyhadu 100% dah. Nabi SAW pun membebaskannya. Balik. Lelaki itu terus menemui kaumnya dan berkata kepada mereka, pada kaumnya, aku baru saja datang daripada seorang manusia yang paling baik. Disampaikan, aku baru datang daripada seorang manusia yang paling baik. Dia maafkan aku, padahal aku tak boleh dia penggal leher pun boleh. Sebab aku nak penggal leher dia, tapi dia boleh buat pada aku kalau dia nak, tapi dia maaf. Itulah yang jadi tertarik kalau sekalian kita sama-sama. Macam mana tuan-tuan nak menyejukkan hati kita? Ingat Allah tadi, Allah. Ingat Allah bukan di lidah saja, sampai ke hati. InsyaAllah. Bila zakarallah khanasa, sebab marah itu daripada syaitan, iblis. Bila kita lupa Allah, dia adalah dalam hati kita. Apa yang diberang. Kalau kita ingat Allah, idza zakarallah khanasa, bila kita ingat Allah, maka iblis tadi dia lari. Wa idza ghafala, bila kita lupa, mulalah waswasa dimainkan hati kita. Bila lagi? Ini sedang masa yang sesuai. Iblis tu. Tapi bila kita ingat Allah, iblis pun lari. Hati kita tenang, sejuk saja. Cubalah tuan-tuan muhasabah diri kita lah. Dalam pengalaman hidup kita,
yang marah-marah. Cubalah. Lupa sebenarnya. Yang kita marah-marah dulu lah. Ini muhasabah. Jangan pula cuba Ustaz. Marah-marah tengok ingatkan kepada Allah. Itu jangan dicuba-cubalah. Ini yang dulu diingatkan. Sebenarnya kita lupa dengan Allah. Itu yang jadi kita macam itu. Itu yang dalam hadis, ya, inna syaitana jasimun ala qalbi ibni Adam. Syaitan itu duduk mencangkung di atas hati kita. Iza zakarallah khannasa. Bila kita ingat Allah, dia lari. Khannas tu qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Iblis yang nama khannas tu ada dekat kita. Jasimun ala qalbi ibni Adam. Iza zakarallah khannasa. Bila ingat Allah, dia lari. Wa idza ghafala waswasa. Bila kita lupa Allah, ingat ke lain, dia waswas lah. Waswas tu macam-macam. Itu dia tuan-tuan, ubatnya. Wa rawa Anas radhiyallahu anhu ayyahudiyatan atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi syatin masmumatin liyakula minha faji abiha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alaha an zalik faqala aradtu qatlaka. Ini Yahudiyatan ini perempuan Yahudi. Faqala ma kana Allahu liyusallitaki ala zalika qalu afala taqtuluha faqala la. Artinya dalam satu riwayat Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa seorang wanita Yahudi telah datang memberi Nabi sallallahu alaihi wasallam daging kambing yang beracun untuk dimakan. Dan telah diketahui mengenainya, Nabi pun tahu daging itu ada racun. Lalu wanita itu dibawa menemui Nabi SAW yang menanyakan kepadanya mengenai perkara itu. Jadi perempuan Yahudi itu pun dibawa jumpa Nabi. Nabi pun terus tanya. Dan wanita tersebut menjawab, kalau istilah kita, kamu nak bagi aku bagi daging kambing beracun. Ya. Terus wanita itu menjawab, aku mahu membunuhmu. Kamu berani pula bercakap. Dia cakap terus terang, aku nak membunuh kamu. Nabi SAW pun bersabda, Allah tidak akan membiarkanmu melakukan demikian. Masalah pada Allah. Allah membiarkan. Ingat Allah. Yang satu hal pula tuan-tuan, kaidah itu bukan fatwa ke orang tua. Sebelum makan-makan tu kena ingat yang kita termakan tu lupa tadi lah. Sedap sangat bersama Allah. Gairah sangat sama. Kalau sebelum tu ingat juga Allah. Paling kurang pun bismillahirrahmanirrahim. Kalau lagi baik pun bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi SAW pun bersabda, Allah tidak akan membiarkanmu melakukan demikian, nak membunuh aku dengan bagi racun. Para sahabat berkata, tidakkah patut kami membunuhnya Rasulullah? Kalau begitu Rasulullah dah jelas dah, kamilah bunuh dia pula. Nabi SAW bersabda, jangan bunuh dia, maafkan dia. Baik, wasahirahu rajulun minal yahud fa akhbarahu Jibril bidzalika hatta istakhrajahu wa halal uqda fa wajada lidzalika khifatan wa ma zakara dzalika li yahudi wa la azharahu alaihi qattu. Seorang lelaki Yahudi pula yang lain telah mensihirkan Nabi SAW dan Jibril telah memberitahu Nabi SAW mengenainya. Jibril beritahu ada sihir Muhammad sehingga dikeluarkannya, ya, dan terburai simpul sihir itu. Jadi bila Nabi tahu, Jibril beritahu itu sihir, maka Nabi pun, ya, keluarkanlah sihir itu hingga tak jadilah sihir itu. Macam mana pula nak mengelakkan daripada sihir? Ingat dengan Allah berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan itu Nabi SAW merasa tubuh badan menjadi ringan dan baginda SAW tidak menyebutkan kepada orang Yahudi itu dan tidak mendedahkan sama sekali. Dia perasaan tak takutlah, ringan, tak ada apa-apa, dan tak bagi tahu pada Yahudi itu. Kalau bagi tahu tu macam kita menentang dia pula, biarlah dia letakkan sihir.
Tapi sihir itu tidak mempan, tidak memberikan kesan. Serah kepada Allah SWT. Kalau fatwa pula, banyak sangat fatwa. Bukan majelis fatwa lah. Kalau yang sihir-sihir ni, tapi sekarang ni jaranglah yang silap mata ke sihir atau sebagainya itu. Dia punya fatwa kaidah itu, kalau nak supaya terburai dia punya sihir itu, tak jadi simpulan sihir itu. Kaidahnya saja, kita kalau pakai kasut, dua-dua kita buka kasut, kita terbalikkan kasut tu, kita pijak tapak kasut. Jadi mata yang disihir tu tadi tak jadi silap dia nampak, atau yang mainan-mainannya. Jadi sebetul tuan-tuan, kadang-kadang orang yang buat sihir di pasar tu, dia mohon kerjasama dulu. Mana ada tuan-tuan yang tahu hal-hal ini, jangan buat apa-apa dia nak buat pertunjukan. Sebab kalau orang tahu tuan-tuan tak jadi, yang keluar burung merpati ke burung apa semua. Dia beritahu dulu, tak maaf ya, ini saja pertunjukan ini. Mana tahu tu jangan buat apa. Sebab bukan susah sangat sikit. Dibalikkan dia tu, pijaklah tapak kasut. Kalau ibarat yang di pasar yang sembelih kawan tu, kan ada yang ditikam kat dalam kotak macam tu kan. Tikam betul tu udahlah. Tapi janganlah belah kesian lah tadi kan. Kita ni banyak kesian. Tapi banyak pula orang yang tipu. Jadi macam mana nak menghapuskan, tetapi sekarang tak ada. Sebab ramai yang sudah mengetahui silap, nama pun silap mata kan. Dia membawa kepada sihir. Kalau sihir itu dia lebih halus. Baiklah, itu sedikitlah cerita-cerita dia. Wa qala Ali radhiyallahu anhu ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa Zubair wal Miqdad faqala intaliqu hatta ta'tu rawdata khakhin fa inna bihi ya zaqinatan ma'aha kitabun fakhudhuhu minha fantalaqna tu'adi bina hayluna hatta ataina rawdata khakhin wa wajadna al-mar'ata faqulna akhriji al-kitab faqalat ma ma'iya kitab faqulna la tukhrijanna al-kitab aw la nanzi'anna as-siyah fa akhrajathu min iqasiha fa ataina bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa idza bihi min Khatib ibn Abi Balta'ah ila unasin minal musyrikin bi Makkah ya yukhbiruhum amran min amri Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Khatib ma hadza faqala ya Rasulullah la ta'jal alayya ma fa'altu zalika irtidadan an dini wala ridan bil kufri ba'da al-islam inni kuntu ra'an mulsaqan bi qaumi wa kana man ma'aka minal muhajirin lahum qarabatun bi Makkah yamhuna biha ahlahum fa ahbabtu idh batani dhalika minan nasab minhum an attakhidha bihim yadan yahmuna biha qarabati wa lam af'al dhalika kufran wala ridan bil kufri ba'da al-islam wala tidadan an dini faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu sadaqakum faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu da'ni adrib unuqa hadzal munafiq faqala sallallahu alaihi wasallam innahu syahida badran wa ma yudrika la'alla Allah azza wa jalla qad ittala'a ala ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ya ghafartu lakum. Rasulullah maafkan. Ini cerita panjang pula daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya, Rasulullah SAW telah menyuruhkan bersama Zubair dan Miqdad. Rasulullah perintah Zubair dan Miqdad dengan bersabda, pergilah kamu hingga tiba ke tempat yang bernama Raudah Khakhin. Raudah Khakhin tadi, ya, Taman Khakhin. Di sana terdapat seorang wanita yang memegang sepucuk surat dan ambillah surat itu daripadanya. Jadi Zubair dan Miqdad ni disuruh Rasulullah pergi ke tempat tu, jumpa perempuan yang pegang surat. Surat tu ambil. Kami pun berlepaslah, ya, dua orang tadi, Zubair dan Miqdad, berlepaslah pergi dengan memecut kuda laju, ya, kami hingga tiba di Raudah Khakhin tadi.
serta menemui wanita itu, dan kami berkata kepadanya, keluarkan surat itu. Wanita itu menjawab, surat itu tiada bersama-samaku. Padahal Rasulullah dah beritahu dia bawa surat nak bagi itu. Jadi perwakilan tadi pun dua orang, Zubair dan Mikhdad, jumpa perempuan, bagi kami surat itu. Dia kata, mana ada surat pada aku? Kami pun berkata kepadanya, sama ada engkau keluarkan surat itu sekarang ataupun kami akan meluncurkan pakaianmu. Sahabat, kenapa bagi surat itu bertelanjang, ada tahu. Sahabat ni kan baik. Lalu wanita itu pun keluarkanlah surat tersebut. Takut juga dia daripada sanggul rambutnya. Oh, ada di sana. Kami bawakan surat kepada Nabi SAW yang mendapati ianya daripada Khatib bin Abu Balta'ah, ditujukan kepada beberapa orang musyrikin di negeri Mekah, memberitahu mereka sesuatu mengenai perkara Rasulullah SAW. Rupanya surat itu rahsia nak dibagi pada orang Quraisy Mekah tentang keadaan Rasulullah. Yang tulis itu adalah Khatib bin Balta'ah. Kalau istilah itu rahsia lah, tapi Rasulullah dan Allah beritahu dia melalui Jibril, perempuan itu yang bawa surat nak dihantar ke Quraisy Mekah, itu yang disuruh ambil itu. Jadi perempuan tadi tak mau bagilah, tapi bila digertak, kalau nak bagi tidak ada, terlanjang sebenarnya baru tahu dibaginya. Jadi surat itulah dia memberitahu tentang hal Rasulullah di Madinah. Lalu Nabi SAW pun bersabda, wahai Khatib yang menulis surat, apakah artinya ini? Kamu nak bagi tahu maklumat pada orang Quraisy? Khatib menjawab, wahai Rasulullah, janganlah terpukul-pukul ya menuduh aku. Apa yang telah aku lakukan itu bukanlah kerana aku sudah murtad daripada agamamu, dan bukan kerana meridai kekufuran setelah aku memeluk agama Islam. Padahal dia Islam lakukan. Dia buat surat macam tu, kenapa kata Rasulullah? Dia pun mengaku, bukan aku dah keluar dari Islam, aku masih lagi dalam Islam, tidak murtad lagi. Kalau aku buat surat macam tu, sesungguhnya aku seorang yang tiada sesiapa pun yang melindungi kaum ya kerabatku. Aku sebenarnya tak ada siapa yang nak membela aku. Kerabat-kerabat pun semua dalam belum Islam lagi. Dia seorang ni, jadi aku tak nak keluar pada Islam walaupun aku buat surat ini. Padahal orang-orang muhajirin yang berada di sini mempunyai kaum kerabat di negeri Mekah yang dapat melindungi ahli mereka di sana. Kenapa aku buat kalau istilah kita tertekan? Dia seorang dekat sini, keluarga semua di Mekah. Adapun orang muhajirin yang pindah, yang beriman dengan Rasulullah ke Madinah tu, keluarga di Mekah ramai lagi. Itu yang dia mungkin diutus, dipaksa bagi tahu maklumat Rasulullah pada orang Quraisy. Jadi oleh kerana itu aku tidak mempunyai orang yang senasab denganku di Mekah. Aku tak ada keluarga di sana. Aku mahu mendapatkan pihak-pihak yang boleh melindungi kerabatku di sana. Jadi dibuat surat ni tujuannya bukan dia murtad, tujuan dia bukan dia nak nolak Islam tu, bukan, tapi dia kerabat dia di Mekah tu tak ada yang membela, dialah yang di sini seorang tu. Dan aku tidak melakukan demikian kerana berniat kufur, bukan sebab aku nak kufur, atau reda dengan kekufuran, bukan, setelah memeluk agama Islam, tidak, ataupun murtad, ataupun bermurtad daripada agamamu, tidak. Nabi SAW pun bersabda, bukan tujuan aku tak suka Islam dan membantu orang kafir, bukan, tapi dia masih sayang lagi kerabatnya di Mekah, tak ada siapa yang dapat membantu. Itu yang aku buat surat itu, hantar melalui perempuan ke orang Quraisy Mekah. Beliau berkata benar kepada kamu. Beliau berkata benar kepada kamu, tetapi Rasulullah pun diakui. Maksudnya dia bagi tahu hal Rasulullah kepada keluarga, bukan bagi tahu kerana keburukan Rasulullah SAW. Dia buat surat nak bagi tahu Rasulullah ni sahabat baik, Rasulullah ni begini, Rasulullah ni begini, biar kerabat di Mekah tertarik juga. Bukan tujuan nak memburuk-burukkan Rasulullah. Jadi bila diterangkan tu Rasulullah pun faham. Kalau begitu benarkah kalau itu Rasulullah kami tindakan? Artinya tak berbuka faham. Kena tanya dulu, kenapa buat surat hantar pada kerabat yang belum Islam di Mekah? Kalau ikut sekali sepintas lalu kan, kau nak buka rahsia Islam di Madinah? Rupanya tidak. Dia nak bagi tahu pada keluarga dia tentang dia hidup dengan Rasulullah macam mana, tentang agama Islam yang dianut dengan Rasulullah macam mana. Mudah-mudahan kerabat keluarga di Mekah itu tertarik. Bukan tujuan
tujuan nak buka Asia biar orang Quraisy Mekah itu serang Rasulullah, bukan. Dia nak mempengaruhi kerabat dan keluarga yang belum Islam. Jadi Rasulullah tahu, dia berkata benar kepada kami. Tetapi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, Umar dengar cerita macam tu, buat surat ya, hantar sana ya. Apa kata Umar? Biar aku penggal leher si munafik ni Rasulullah. Lalu Nabi SAW menjawab dengan sabdanya, beliau ni menyertai perang Badar, wahai Umar, dahulu. Dan manalah engkau tahu, mungkin Allah Ta'ala telah memerhatikan ahli Badar dan telah berfirman, ya firman Allah SWT, buatlah apa saja yang kamu mahu, sesungguhnya aku telah mengampuni kamu. Orang yang pernah perang Badar di Islam itu hebat, kuat. Jadi yang dibuat itu sebenarnya untuk menguatkan Islam, untuk nak mengajak keluarga itu masuk Islam. Bukan nak buka rahsia kita supaya orang Quraisy Mekah dia hantar pada keluarga dia itu. Bukan nak suruh serang kita. Mari kita selalu bagi kat dan sekalian. Jadi Rasulullah dia punya ditakut apa? Hati-hati. Dan di mana? Wa qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qismatan. Faqala rajulun minal ansar, hadhihi qismatu ma uridu. Hadhihi qismatun ma urida biha wajh Allah Ta'ala. Fa dzukira dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fahmarra wajhuhu wa qala rahimallahu akhi Musa. Qad uziya bi aksara min hadza fasala. Satu riwayat lain pula Rasulullah SAW telah membahagikan harta rampasan perang. Dan seorang lelaki daripada kalangan kaum Ansar berkata, sahabat-sahabat orang Madinah ini, pembahagian ini tidak bertujuan mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tak adil lah kalau kita. Orang Ansar mungkin dapat sikit, orang Muhajirin banyak ni apa hal ni. Perkara ini disampaikan kepada Rasulullah SAW yang serta-merta berubah wajah baginda menjadi merah dan terus bersabda. Rasulullah marahlah dengan itu. Apabila Rasulullah kata tak berlaku adil antara orang Muhajirin dan Ansar, berat sebelah pula. Maka Rasulullah pun dengar itu merah maka Rasulullah. Tapi Rasulullah ingat pada Allah, moga-moga Allah Ta'ala memberi rahmat kepada saudaraku Nabi Musa yang telah disakiti lebih berat daripada ini, tetapi ia tetap bersabar. Nabi kita ingat kepada Allah dan ingat Nabi Musa, lebih berat lagi yang dilakukan oleh sahabat-sahabat daripada apa yang dilakukan kepada Nabi Musa pun bersabar. Kalau bab ini saja tentulah aku lebih mudah lagi bersabar. Jadi Rasulullah tak ambil tindakan. Bagi saja ikut apa ijtihad Nabi. Orang Ansar kenapa dapat begini, orang Muhajirin kenapa dapat begini. Mungkin ada dia punya lain-lain. Orang Ansar mungkin jalan kaki, orang Muhajirin mungkin naik kuda. Dia lain, dia punya apa dalam perang. Jalan kaki dengan naik kuda lain. Itu Rasulullah bagi. Tapi Rasulullah tak pedulikan itu, maka Rasulullah sabar saja. Tetap apa yang dibuat oleh Rasulullah itulah yang paling adil. Dan Rasulullah tak terpengaruh pula dengan pandangan-pandangan sahabat lain. Tadi Rasulullah juga tidak marah dengan perbuatan sahabat yang pada lahiriahnya macam salah buat surat kepada keluarga di Mekah, selidik dulu, dimaafkan. Yang ini pula pada lahirnya macam tidak berlaku adil, tapi Rasulullah dah lakukan itu, itulah yang seadil-adil. Pun juga tidak ambil tindakan. Hanya Rasulullah ni selalu hati dia sejuk, tak ada beda. Wa qala Rasulullah SAW yaqul, la yablughuni ahadun minkum an ahadin min ashabi syai'an fa inni uhibbu an ukhraja ilaikum wa ana salimus sadri. Ini Nabi bagi tahu kenapa Nabi pilih macam itu. Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, janganlah seorang kamu menyampaikan padaku sesuatu mengenai masalah seorang daripada para sahabatku, kerana sesungguhnya aku suka untuk keluar menemui kamu dan aku merasa berlapang dada, iaitu dalam keadaan baik hati. Jadi apa-apa cerita, kalau boleh jangan sampaikan ke aku. Cerita A sampai kepada aku untuk B, B pula sampai pada aku untuk A, jangan. Tapi kalau sampai pun, maka Rasulullah SAW merasa berlapang dada.
iaitu dalam keadaan baik hati. Dia sangat baik, diselidik, dikaji. Itu satu juga. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti Rasulullah SAW. Jangan cepat ambil keputusan dan ambil tindakan. Hanya macam kirim surat tadi, macam tengok sekali, macam nak menghantar rahsia kepada orang Quraisy Mekah, rupanya nak memberikan kekuatan, ya, ataupun pengaruh yang dibawa oleh Nabi kepada keluarga sendiri. Ada pula tadi yang tentang pembahagian harta itu pula tidak adil. Sahabat nak minta adil, tapi Nabi dah lakukan begitu, itulah yang paling adil. Nabi diam pula. Semuanya Nabi begitu tenang. Baiklah, itu mengenai tentang Rasulullah, sifat halim dan sabar dia, tak ambil tindakan ya kepada sahabat-sahabat walaupun dia mampu melakukan tindakan. Dan ada sahabat yang mahu ambil tindakan, Nabi tak benarkan. Pernah juga di sini tak disebutkan Rasulullah ya pernah berhutang meminjam kurma kepada orang Yahudi. Satu masa Yahudi itu datang ke rumah Nabi dengan bising, wow depan pintu Nabi. Dalam bilik, dalam rumah Nabi itu Ali ada. Kata Ali, ya Rasulullah, siapa tu bising dekat luar? Kata Rasulullah, itu Yahudi yang tempat kita pinjam kurma. Dia datang nak terima, kita belum bayar. Kata Ali, bagi ke aku Rasulullah. Tala sekali, jadi hutang tak payah bayar, pakai balik kosong. Kata Rasulullah, jangan. Patut engkau bagi tahu ke aku, kalau kita berhutang, bayar sebelum orang yang beri hutang itu terima. Dan kau jumpa pula pada dia, kalau kau bagi pinjam pada kami sebelum tempoh masa, jangan terima dulu. Dua-dua Rasulullah suruh nasihat. Rasulullah suruh bagi ingat, bayar sebelum dia datang. Kemudian yang Yahudi tadi pula nasihat juga bagi tahu, jangan terima sebelum sampai masa. Baik, kalau kita macam ambilkan tin kurma tu masuk dalam kepala, sila berang terus. Baik, saya tambah sikit lagi ya, kira-kira 5 minit ke 7 minit ke, ya, sebelum kita solat isya. Nah, ini menerangkan pula tentang syama'il Muhammadiyah Nabi kita, segi akhlaknya, sikap berdiam diri Nabi SAW terhadap sesuatu yang dia tak suka, yang dia benci, Nabi diam saja. Karena Rasulullah SAW raqiqal basyarati latifaz zahiri wal batini yu'rafu fi wajhihi ghadabuhu wa ridahu. Rasulullah SAW adalah seorang yang tipis kulitnya, ya, raqiqal basyarah, tipis tu lembut kulitnya, yang lemah lembut zahir dan batinnya. Kalau dilihat segi luarnya dia lemah lembut. Dan daripada air muka Nabi dapat diketahui kalau dia marah, merah. Kalau dia reda, berseri. Yang patut marah, dia marah, merah muka. Wa kana idza ishtadda wajduhu aksara min massi lihyatihi al-karimah wa kana la yusafihu ahadan bima yakrahu wa dakhala alayhi rajulun wa alayhi sufratun faqarihaha falam yaqul lahu shay'an hatta kharaja. Faqala li ba'dil qaumi law qultum li hadha ay yada'a hadhihi ya'ni as-sufra. Ini Nabi kalau marah pula macam mana nak buat? Kita boleh ikuti Nabi ya. Artinya apabila merasa amat susah hati Nabi dalam satu hal dan menimbulkan kemarahan, menjadikan dia marah, ya, mungkin ada kesilapan sahabat, Nabi SAW banyak mengusap janggutnya dan berdiam diri. Diam diri saja. Nabi SAW tidak merendahkan seseorang yang dibencinya. Nabi tak sebut. Pada suatu ketika seorang lelaki masuk menemuinya dengan berpakaian kuning yang dibenci oleh Nabi SAW. Punya tuan-tuan warna kuning ini Nabi tak suka. Jadi kita tahulah kuning ni kuning kunyit apa? Kuning.
Tetapi baginda SAW tidak menyebut apa-apa kepadanya, walaupun Nabi tak suka, tapi Nabi tak sebut apa-apa. Sehingga lelaki itu dia berangkat keluar. Lalu Nabi SAW bersabda kepada dua orang di situ, katakanlah kamu kepada lelaki itu supaya ditinggalkan warna kuning itu, yaitu warna kuning. Nabi tak nak cakap lagi depan, cuma pesan pada sahabat itu sampai, kalau boleh jangan pakai kuning. Sama apa ya kalau kuning. وبال أعرابي في المسجد بحضرته فهم به الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم لا تزرموا أعني لا تقطعوا عليه البول ثم قال له إن هذه المساجد لا تصلو لشيء من القدر والبول والخلاء وفي رواية فرقوا ولا تنفروا. Artinya seorang Arabi, orang pedalaman Mesir, yaitu seorang Badui, telah kencing di dalam masjid. Ketika dalam masjid kehadiran Nabi SAW, masa itu Nabi ada dalam masjid dan para sahabat pun ada. Para sahabat pun segera menerkamnya, mahu menghalangnya, terus kencing di situ. Dalam masjid Nabi dulu pasir ada sini kan, kencing. Jadi sahabat pun bangun semua, bagi tahu jangan kencing, halang. Lalu Nabi SAW pun bersabda, la tazrimu, iaitu jangan diputuskan kencingnya, jangan diberhentikan di kencing. Dia mula kencing, biarlah dia kencing sampai habis. Walaupun dalam masjid, janganlah masjid kita ni pula ni kapit, masjid Nabi dia pasir. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada orang Badui itu, sesungguhnya masjid-masjid itu tidak sesuai untuk barang-barang kotor, najis, kencing, tak boleh. Tapi kencing dia kencing tadi jangan diberhentikan, biar terus habiskan. Jadi mudarat pula. Satu riwayat menyebut, rapatilah orang itu, dia permudahkannya dan janganlah menyusahkannya. Yassiru, ataupun dalam sini qarribu wala tunaffiru. Hampiri dia tapi jangan dihalangi. Hampiri itu mungkin ada maksud itu, kelilingi dekat situ, mungkin pandang ke sana biar orang lain tak nampak jadi dinding. Kalau kita urai macam itulah, jadi dinding. Hampiri di keliling tu, tapi jangan tengok ke dia, tengok ke luar. Jadi orang lain tak nampak dia kan kencing. Jadi Nabi tak bagi halang, suruh kencing habis-habis dekat situ. Baik, macam mana pula dekati, suruh Nabi dekati itu buat binting lah dekat situ. Tapi jangan tengok dia, semua tengok keluar biar orang lain tak nampak dia kan kencing. Baik, itu masjid Nabi dulu pasir. Jadi dia tak ada kesan apa ya, dia bumi lah kalau dia kencing apa semua. Ada juga riwayat yang huraian apa semua tu. Ada yang sahabat-sahabat dah ambil cibuk apa semua tu, suruh basuh dan sebagainya. Jadi kata Rasulullah tak ada basuh sebab dia tanah dan sebagainya. Itu kan kalau basuh pun dia meresap tu. Biarlah dia meresap, boleh jadi di kampus ke dengan pasir lain dan sebagainya. Waja'a a'rabiyun yawman yatlubu minhu syai'an fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qala lahu ahsantu ilaika faqala al-a'rabiyyu la wala ajmalta. Qala faghadiba al-muslimun wa qamu ilaihi fa asyara ilaihim an kubbu summa qama wa dakhala manzilahu wa arsala ila al-a'rabi wa zadahu syai'an summa qala ahsantu ilaika faqala al-a'rabiyyu na'am fajazakallahu min ahli wa ashiratin khairan min ahlin wa ashiratin khairan. Pada satu hari seorang Arabi Badui juga, seorang Arab Badui datang dan meminta sesuatu kepada Rasulullah SAW. Lalu baginda pun memberinya barang yang dimintanya itu. Kemudian baginda SAW bertanya, sesungguhnya aku telah pun berbuat baik kepadamu. Orang Badui itu menjawab, tidak, engkau tidak berbudi kepada aku. Mungkin dia nak lebih, bagi sedikit nak 10 ringgit. Kata Nabi, dah bagi dah. Kata orang yang meriwayatkan hadis ini, maka kaum muslimin yang mendengarnya pun merasa marah dan bangun menuju pada orang Badui itu untuk mengherdiknya. Bila Nabi bagi satu benda, dia nak minta lagi, dia
dengkingnya Nabi, maka sahabat dengar, maka sahabat pun bangun. Herdik pula Badui tadi. Lalu Nabi SAW memberi isyarat kepada mereka supaya tidak diapa-apakan orang Badui itu. Kemudian Nabi SAW bangun dan terus masuk ke rumahnya serta menyuruh diberikan kepada Arabi itu dengan ditambahkan lagi sesuatu kepadanya. Nabi ambil pula tambah. Bagi RM1 dia nak 10, nak ambilkan lagi RM9 bagi RM10. Kemudian Nabi SAW pun bersabda, aku telah berbuat kebajikan kepada kamu. Orang Arabi itu pun menjawab, ya, sekarang ya, tadi belum. Hajat tak sampai, sekarang ya. Semoga Allah membalas kebaikanmu sebagai orang daripada ahli keluarga dan kerabat. Pula Badui ini jadi doakan Allah balas kamu dan kerabat kamu dan keluarga kamu. Pula ya, itulah hajat. Baik Nabi, maksud Nabi itu tadi dia, walaupun dia tak suka tu, tapi dia nak tambah. Sahabat nak ambilkan tindakan tak boleh. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka qulta ma qulta wa fi nafsi ashabi syai'un min zalika fa in ahbabta faqul baina aydihim ma qulta baina yadayya hatta yadhhaba min sudurihim ma fiha alayka. Qala na'am. Nabi SAW pun bersabda kepadanya, sesungguhnya engkau telah katakan apa yang engkau mahu katakan. Mungkin bagi sedikit aku nak 10 ini tak cukup. Tetapi di dalam hati para sahabat ada kesan sesuatu terhadap kata-katamu itu. Tapi Nabi bagi tahu, engkau cakap macam tu depan aku tak ada apa-apa. Tapi sahabat dengar tahu itu yang dia bangun tu. Jangan sampai dengan sahabat kau cakap apa-apa dengan aku tak ada apa-apa. Maka nak minta lagi aku boleh tambah. Tapi sahabat dia tak sabar dengar engkau pun cakap tu. Jika engkau suka, bolehlah engkau sebutkan di depan mereka apa yang baru saja engkau sebutkan di hadapanku, agar rasa marah kepadamu itu lenyap daripada hati mereka. Orang Badui itu pun menjawab, baiklah. Jadi Rasulullah bagi nasihat orang Badui, kalau begitu, yang kau tak setuju tadi, tak adil kau kata tadi, belum sampai hajat lagi, dia dengar. Tapi bila aku tambah, engkau kata setuju baik, yang itu dia tak dengar. Yang itu tolong cakap di hadapan sahabat yang masih rasa marah, biar dia hilang lenyap marah dia. Sebab yang dia dengar, aku bagi RM1, engkau tak setuju. Bila aku tambah 9, engkau setuju. Yang itu yang dia tak dengar, engkau cakap balik pada dia. Rasulullah nasihat, cakap biar sahabat pun tak marah, tak sangka buruk lagi. Macam itu nasihat. Baik, dua para lagi. Falamma kana al-ghadu aw al-'ashiyyu ja'a faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal a'rabiyya qad qala ma qala fazidnahu faraghama annahu radiya akadzalika. Faqala al-a'rabi na'am fajazakallahu min ahlin wa ashiratin khairan. Pada keesokan pagi atau pada petang esoknya, orang Badui itu pun datang dan Nabi SAW bersabda pada para sahabat, sesungguhnya orang Badui ini telah mengatakan apa yang mahu dikatakan. Jadi besoknya sahabat-sahabat yang dengar kata yang tak baik tadi, bila Badui keluarkan kata-kata yang baik itu, maka besoknya bila jumpa Nabi, maka dia bagi tahu, sahabat bagi tahu, semalam dia cakap dah. Rasulullah dia tambah, dia tak ada lamaran lagi. Jadi sahabat pun menyelesaikan masalah lah. Lalu kami tambahkan pemberian kepadanya dan ia mengaku berpuas hati dengan pemberian itu. Bukankah begitu? Orang Badui itu pun menjawab, ya, semoga Allah membalas kebaikan padamu sebagai orang pada ahli keluarga. Tadi dia doakan Nabi. Jadi bila dia cakap pada sahabat pun dah setuju, maka sahabat pula doakan untuk dia dan kerabat dia. Jadi sama-sama dapat doa. Jadi penyelesaian itu, Nabi dengan Badui tadi tak jadi apa, Badui dengan sahabat tak jadi apa. Badui doakan Nabi, kemudian sahabat pula doakan Badui tadi. Cantik doa-doa. Yang akhir sekali, faqala sallallahu alaihi wasallam, inna masali wa masala hadzal a'rabi kama sali rajulin kanat lahu naqatun syaradat alaihi fa'atba'aha an-nasu falam yaziduha illa nuqura.
Fanadahum sahibun naqati khallu baini wa baina naqati fa inni alqaqu biha wa a'lamu. Fatawajjaha laha sahibun naqati baina yadayha fa akhadha laha min maqamil ardi faraddaha haunan hatta ja'at wastanakhat wa shadda 'alayha rihlaha wastawa 'alayha wa inni law taraktukum haitsu qala rajulun ma qala faqataltumuhu dakhalanna. Ini masih lagi cerita tadi. Jadi hari pertama, besoknya, kemudian seterusnya, aku dan orang Badui ini diumpamakan. Rasulullah telah cerita pada sahabat. Hari pertama berlaku macam tadi, Nabi baiki suruh cakap pada sahabat. Hari esoknya sahabat pula diterima dah itu dan didoakan pula Badui. Kemudian berjumpa lagi, maka Nabi pula bagi tahu aku dan orang Badui yang semalam itu diumpamakan seperti seorang lelaki yang mempunyai unta betina yang melarikan diri darinya. Macam ada unta tapi unta tu lari. Jadi macam mana tuannya kan? Tentu nak cari unta tu kan. Ya. Lalu dikejar oleh orang ramai pula yang mengejar unta tu. Padahal tuannya tu nak tangkap perlahan, baik-baik kan. Pujuk dia, orang ramai kejar, unta tu cabut lari lah. Jadi orang Badui itu tadi ibarat macam itulah. Jangan pula yang sahabat-sahabat keliling pula nak bagi dia, bagi pujuklah dia. Gitu. Jadi kata Nabi, aku dengan orang Badui itu macam seorang lelaki yang mempunyai unta betina yang liar, unta itu melarikan diri. Jadi lalu dikejar oleh orang ramai yang menyebabkan semakin meliar dia. Orang ramai, lagi lari. Jadi Badui itu pun macam itu. Nabi begitu sabar. Lalu tuan punya unta itu menyeru mereka dengan berkata, biarkanlah aku dan unta aku itu. Kamu jangan campur tangan, aku nak tunjuk dia. Sesungguhnya aku lebih menyayanginya dan lebih mengetahui tentangnya. Tuan-tuan tak tahu, Nabi lebih sayang pada unta. Macam sayang tuan unta pada unta. Ia pun menuju ke hadapan unta itu dan mengambil sesuatu daripada muka bumi, iaitu mengambil sedikit rumput daripada bumi dan perlahan-lahan memujuk untanya hingga unta itu datang dan merapatinya. Jadi kalau kita nak unta tu ambil lah rumput. Unta tu pun yang nak lari tadi tak jadi lari. Kalau orang ramai buru, bukan dia lari. Jadi orang tu pun memperbetulkanlah alas duduknya dan terus mengendarai untanya itu. Jadi tuannya pun bila dah unta datang, tak adalah lagi dengan cara kekerasan. Terus dia pegang, betulkan tempat duduk, boleh naik unta. Unta pula bawa tu. Aduh, tadi unta lari, ini unta pula bawa dia. Sesungguhnya jika aku biarkanlah kamu ketika orang Badui itu, dia menuturkan apa yang telah dituturkannya tadi, dan kamu membunuhnya, nescaya dia masuk neraka. Orang Badui masuk neraka, kamu pun juga nanti salah juga. Jadi unta tu kalau istilahnya liar tadi tak dapat, kamu pun rugi juga, aku pun rugi juga. Jadi biarkanlah Nabi pujuk dia macam tu. Nabi beritahu aku dengan Badui itu macam tu, sahabat-sahabat, biarkan saja. Aku yang tahu dengan unta. Boleh aku bagi rumput, kalau unta betul, dia datang, dia boleh makan. Bila dia nak makan, dia jinak dengan aku betulkan tempat duduk ke atas unta, boleh naik nanti, boleh bawa aku balik. Macam tu orang Badui tadi lah. Kan dia mendoakan Nabi. Kemudian sahabat tadi bila dah betul pula mendoakan pula orang Badui tadi. Sama baik. Macam tu dah teman-teman. Baik, ambil dekat situ dulu. Masih lagi ada tajuk-tajuk ni. Akhir kitab kita ni semua Syama'il Muhammadiyah. Baiklah, untuk orang misalkan saja. Ini tak ada masalah apa-apa, tapi contoh yang baik saja. Mudah-mudahan diberkati.